Cahaya matahari menyilau mata, rasa pedih cuba menahan. Awal bismillah mulanya kata, gelanggang bicara saya melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya titipkan buat para penonton maya sekalian. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini, saya Amirul Asri bin Ramli ataupun boleh digelar sebagai Cikgu Asri akan berkongsi kepada para penonton maya sekalian berkaitan dengan tugasan dua saya dalam subjek MUZK 3362 iaitu aktiviti musikal dalam bilik muzik. Tugasan kedua iaitu pembentangan. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan apakah itu DSKP, objektif dia, definisi dia, apakah itu langkah penyampaian muzik dan juga persoalannya yang utamanya apakah yang dimaksudkan dengan nyanyian dan lebih mendalam lagi berkaitan dengan nyanyian. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Baiklah, pertamanya untuk pemilihan DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, saya telah memilih DSKP Semakan 2017 tahun 5 Pendidikan Muzik. Baiklah, pertamanya untuk pemilihan DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, saya telah Baiklah, apabila kita berbicara tentang DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran ini, KSSR Semakan 2017 Pendidikan Muzik ini, sudah semestinya kita tidak lari dengan maksudnya ataupun definisinya sendiri. Jadi maksudnya adalah sebuah dokumen yang memuatkan kandungan kurikulum mata pelajaran muzik sebagai rujukan kepada guru untuk mengajar. Matlamat dan objektif mata pelajaran muzik ini dinyatakan dengan jelas sebagai garis panduan kepada guru tentang perkara yang perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran sesebuah PDP. Maknanya kat sini hadirin, DSKP KSSR ini merupakan sebuah rujukanlah kepada guru-guru, khususnya guru muzik untuk mengajar subjek muzik. Segala panduan, matlamat, objektif ataupun cara yang perlu dicapai oleh sesebuah murid ada dalam DSKP ini. Dan guru-guru yang mengajar subjek muzik boleh merujuk DSKP muzik ini. Baiklah, seperti mana yang saya nyatakan tadi, saya telah memilih DSKP muzik tahun 5. Jadi antara objektifnya ialah yang dapat saya kenal pasti ada 6 di sini, iaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran dalam muzik. Yang dekat sini maknanya seorang guru itu haruslah mempunyai pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam ilmu muzik untuk dicurahkan kepada anak-anak murid. Yang kedua, mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa muzik. Seorang guru itu haruslah faham sebaik mungkin apakah yang dimaksudkan dengan bahasa muzik. Barulah boleh memberikan anak-anak ataupun pelajar faham juga akan bahasa muzik. Seperti not dan jenis-jenis alat muzik dan juga elemen ataupun prinsip yang ada dalam muzik. Yang ketiga ialah menghasilkan karya muzik dengan menggunakan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran muzik. Ataupun dalam erti kata lain, kreatif. Seorang guru itu haruslah kreatif memanfaatkan apakah itu muzik dalam suasana pelajar. Yang keempat, membuat ulasan tentang muzik yang didengar. Yang kelima, membuat persembahan dan nyanyian muzik. Yang keenam, mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Selain daripada kita belajar apakah itu yang dimaksudkan dengan muzik, apakah itu alatan muzik, apakah yang perlu kita alami dalam kehidupan seharian, kita juga boleh menerapkan nilai murni berkaitan dengan apa yang kita pelajari dalam muzik. Itulah antara objektif-objektif yang dapat saya kenal pasti berasaskan DSKP tahun 5 ini. Baiklah, seterusnya mari kita beralih kepada langkah penyampaian muzik pula. Cikgu, apakah itu langkah penyampaian muzik? Kalau kita rujuk balik berdasarkan DSKP yang saya nyatakan tadi, langkah penyampaian muzik ni ada 5 je. Ada 5. Yang pertama ialah bahasa muzik. Yang kedua ialah recorder. Yang ketiga ialah permainan alat perkusi.
Yang keempat adalah muzik dan gerakan. Dan yang kelima adalah nyanyian. Untuk tugasan kali ini ataupun video kali ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua berkaitan dengan nyanyian. Mari sama-sama kita saksikan. Bila sebut dia nyanyi, cikgu yakin dan percaya semua yang tengok video ni mesti dah pandai nyanyi. Mesti pernah menyanyi lah. Walaupun suara tak sedap ke, suara sedap ke, mesti pandai nyanyi, suka menyanyi, pernah menyanyi. Jadi maksud nyanyian tu sendiri ialah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, nyanyian merupakan sebuah gubahan ataupun ciptaan muzik yang dilagukan dengan suara, bunyi ataupun suara yang berirama dan berlagu. Maknanya kat sini nyanyian ni bukan untuk suara yang sedap je. Suara yang tak sedap ke, suara lah apa-apa pun boleh menyanyi. Maksudnya kat sini merupakan sebuah gubahan ataupun ciptaan muzik yang dilagukan dengan suara. Ni tak cakap pun kat sini suara kena sedap. Ataupun suara tak sedap ke, tak boleh nyanyi. Jadi siapa pun kita, semua orang boleh nyanyi. Itulah dia maksud nyanyian. Untuk nyanyian ni sebenarnya terdapat jenis-jenis nyanyian. Ada dua jenis nyanyian. Yang pertama ialah nyanyian secara humming, iaitu nyanyian yang menggunakan bunyi huruf vokal. Sebagai contohnya la la la, di 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 dan ta ta ta. Kalau kita ambil lagu, contohnya kita ambil lagu Bapakku Pulang. Bapakku Pulang dari Kota. Maknanya la 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 la, di 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 di, ta 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 ta. Itulah humming. Ataupun kita boleh juga macam macam tu. Itu adalah humming. Untuk jenis yang kedua pula merupakan nyanyian secara lirik lagu. Nyanyian yang menggunakan lirik lagu ataupun dalam erti lain nyanyian sebuah lagu lah. Nyanyian biasa, kita nyanyi lagu. Contohnya saya ambil lagu Bapakku Pulang tadi. Nyanyian secara lirik lagu. Bapakku pulang dari kota, bapakku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Berikut merupakan jenis nyanyian. Nyanyian secara humming, nyanyian secara lirik lagu. Jadi kita dah tahu apa itu maksud nyanyian, apakah itu jenis-jenis nyanyian. Sekarang cikgu nak ajar kepada murid-murid sekalian apakah itu nyanyian. Tapi cikgu kena ingat, cikgu nak mengajar ni, cikgu kena rujuk SKP ataupun modul kemahiran muzik bahagian 2.1 nyanyian dalam SKP tahun 5 muzik ini. Baiklah, jika kita tengok standard pembelajaran ini, apabila cikgu mengajar tu, cikgu kena pastikan murid boleh, yang pertama 2.1.1 bernyanyi dengan pitch yang betul. Kemudian 2.1.2 bernyanyi lagu berkembang. Yang ketiga 2.1.3 bernyanyi mengikut tempo. Dan yang terakhir 2.1.4 cikgu kena pastikan seseorang murid itu ataupun murid mampu mengaplikasikan dinamik kuat F dan lembut P dalam sesebuah nyanyian. Untuk catatan cikgu pula, antara aktiviti yang boleh cikgu jalankan ialah latihan pernafasan, latihan nyanyian dengan sebutan bunyi huruf vokal dan konsonan, dan yang terakhir latihan mendengar dan mengajuk. Jadi nak pandai menyanyi, mari kita membuat latihan bersama cikgu. Mari kita belajar bersama Cikgu Asri. Baiklah, mari kita pergi latihan satu demi satu. Latihan yang pertama, latihan pernafasan dan pemanasan suara. Kat sini pernafasan, kita pergi pernafasan dulu ya. Untuk pernafasan, cikgu akan ajar murid-murid cikgu semua pernafasan yang betul. Cikgu tahu, korang semua mesti dah pandai bernafas kan. Mesti korang dah macam, apa ni cikgu, kita orang dah pandai bernafas dah. Apalah cikgu ni, nak ajar-ajar pula. Ya, betul. Tapi cikgu nak ajar hari ni pernafasan dalam nyanyian. Mula sekali, korang kena duduk dengan keadaan yang betul. Jangan sandar, tapak kaki rapat ke tanah. Duduk, jangan sandar.
Okey, tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Das, tarik nafas, hembus. Itulah pernafasan yang betul. Bagi lega dulu nafas kita, keadaan kita untuk nyanyi kan. Yang kedua adalah mulakan bubbling dan juga humming. Humming macam tadi, bubbling ni adalah menggegarkan bibir kita. Mari sama-sama ikut cikgu, kita buat 3 kali ya. 1, 2, 3. Brrr. Sekali lagi. Brrr. Dan yang terakhir. Brrr. Kalau rasa kebas bibir tu tak apa, biar je. Sebab tu lagi baik, sebab nak bagi kita nanti sebut perkataan ataupun nyanyi dengan lebih jelas. Humming. Mari kita sama-sama humming lagu I Pasang Pagi Surut Pukul 5. Tahu kan? Jom sama-sama kita guna irama La. 1, 2, 3. La, la, la. Okey, yang tu boleh 1, 2, 3. La, 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 la. La, 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 la. Humming dah, bubbling pun dah, bernafas pun dah. Yang terakhir adalah latihan vokal. Latihan vokal ni kita sebut sebagai 6 jenis suku kata tu, iaitu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jadi kat sini mari sama-sama ikut cikgu. Kita pergi menaik dulu. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Menurun pula. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua yang kat luar sana, boleh juga perbagaikan kaedah latihan vokal ini secara kreatif lah. Boleh juga kita sebut selain pada menaik dan menurun, kita juga boleh campur-campur. Do, re, mi, fa, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, fa, mi, re, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Macam tu. Boleh pelbagaikan. Seterusnya, latihan yang kedua, iaitu latihan nyanyian dengan sebutan. Nak nyanyi ni, kita tak boleh sebarang nyanyi je. Kita juga kena sebut dengan jelas supaya audiens tu dapat dengar apa yang kita nyanyi, dapat menghayati sebaik mungkin apa yang kita nyanyi. Okey, kejelasan sesuatu sebutan ni bergantung kepada koordinasi organ yang terlibat lah dalam sesebuah nyanyian. Organ yang terlibat, apa tu cikgu? Organ yang terlibat ni macam mulut kita, lidah kita, gigi dan yang menyebut perkataan lah, yang menyanyi. Itulah organ dalam nyanyian. Okey, hasilnya apabila kita menyanyi dengan jelas ni, yang pertama, bunyi vokal dan konsonan akan kedengaran jelas. Yang kedua, sebutan, kualiti tone dan intonasi suara akan mewujudkan sebuah nyanyian yang baik. Contohnya, kita nyanyi sama-sama lagu Bapaku Pulang Dari Kota. Kita tengok lirik kat sini dan sebut dengan jelas. Mari sama-sama ikut cikgu. Kita berlatih sebut dulu. Tak ada iringan muzik ya. Kita latih sebut dulu. 1, 2, mula. Bapaku pulang dari kota. Buka luas mulut tu. Sekali lagi. Bapaku pulang dari kota. Bapaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Bernafas pun sudah, menyebut perkataan dengan jelas pun sudah, humming pun sudah. Jadi latihan yang terakhir adalah latihan mendengar dan mengajuk beat. Dia tak boleh mendengar saja, dia tak boleh mengajuk saja. Dia kena mendengar dan mengajuk beat. Kat sini mula-mula sekali cikgu akan minta murid-murid semua untuk lihat buku teks halaman 2. Kat situ ada beat, ada lirik. Mari sama-sama kita tengok. Yang kedua, murid akan mendengar skor latihan beat 1. Beat 1 ya, murid-murid sekalian. Beat 1 oleh cikgu sini. Cikgu akan pasang audio. Cikgu akan cuba nyanyi dengan suara cikgu sendiri. Murid-murid kena dengar. Seterusnya apabila cikgu nyanyi, murid-murid semua dah dengar.
Cikgu akan bimbing murid untuk membunyikan skor sehingga lancar. Tak aci lah cikgu je yang pandai. Korang pun kena pandai juga. Jadi, korang semua dah dengar apa yang cikgu buat. Korang semua kena ajuk pula peak yang cikgu ajukan sebentar tadi. Seterusnya, apabila dah pandai ajuk peak dengan lancar, yang terakhir adalah ajukan peak diteruskan dengan sebuah nyanyian lagu. Kat sini, cikgu telah memilih lagu Waspada Selalu. Juga ada di dalam buku teks halaman 3. Mari sama-sama kita tengok ya. Kita pergi kepada latihan mendengar dulu. Kemudian baru kita nyanyi sama-sama. Baiklah, sekarang lihat muka surat ataupun halaman yang kedua, buku teks muzik darjah 5. Sekarang mari kita ajuk peak dengan cara yang betul. Tapi sebelum tu, para pendengar sekalian kena dengar dulu audio yang akan Cikgu Asri pasangkan dan nyanyian Cikgu Asri sendiri. Kemudian baru ajuk ya. Mari sama-sama kita dengar. Audio 1. Latihan vokal 1. Itulah merupakan latihan vokal 1. Baik, mari sama-sama ikut cikgu dengan cara yang betul. 1, 2, 3. Baiklah, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita akan sama-sama bernyanyi. Jadi lagu yang dipilih adalah Waspada Selalu. Boleh tengok buku teks muka surat yang kedua. Tajuk ni, lagu Waspada Selalu ni lagu Lim Li Wen dilirik oleh Mahira Uthman. Lagu ni mengisahkan tentang kita sendiri, kehidupan kita sendiri, bahawa kenalah sentiasa berwaspada. Kalau keluar kena jaga diri, kalau kat rumah kena asingkan ubat dengan racun tu, kalau peralatan elektrik tu jangan buat main, kalau pisau ataupun sebarang peralatan tajam simpan elok. Sebab apa? Keselamatan tu sangatlah penting. Jadi jom kita sama-sama nyanyikan lagu ni. Vokal Waspada Selalu. Aku prihatin dan bijaksana, jaga diri waspada selalu. Walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Pisau dan gunting yang tajam jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Itulah lagu Waspada Selalu. Baiklah, dengan berakhirnya nyanyian kita sebentar tadi, maka berakhirlah video Cikgu Asri kali ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan kepada semua, kepada penonton maya sekalian, bermanfaat dan boleh diterima baik oleh semua. Cikgu minta maaf seandainya ada sebarang kesilapan dan kekurangan. Maafkan cikgu ya. Sekian sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.